Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersama pada hari ini My Quran Time baca faham amal untuk kita sama-sama mengulang kaji pada hari ini. Kita bertuah Allah izinkan kepada kita untuk terus mendalami baca faham amal Al-Quran, dan pada hari ini kita dalam sesi ulang kaji pada halaman 75 hingga 79 yang kita sudah pun belajar untuk sama-sama kita pasakkan lagi, ingat lagi berkali-kali, dan sudah tentunya ulang kaji ini bukan kali ini sahaja, kita teruskan lagi pada masa-masa akan datang dengan membaca, ya, cuba tadabbur memahami isi kandungannya. Dan pada hari ini kita bersama dengan pensyarah daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Ustaz Abdullah Bukhari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ahlan Ustaz ya. Okey. InsyaAllah. Dan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Ustaz. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Hari Ustaz. ini Ustaz ya. Ustaz Fazrul sihat? Alhamdulillah. Kita berada bersama di tepi pengkaji Al-Quran, ya, penulis buku Ya, Ustaz. Kisah Malaysia Berkurung, ya, Wah. pesan cinta daripada Tuhan, yang sebenarnya bila saya selak tengok balik kepada isi kandungannya ini, amat menarik, ya, sebenarnya, kerana kadang-kadang bila berlaku sesuatu isu Ustaznya, rupa-rupanya ada banyak pesan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita memaknai dengan tepat. Jangan ambil secara tak tepat, ya. Kita rasakan bahawa dalam PKP ini ada kaitan dengan konspirasi ke apa sebagainya, betul ke tak betul, ataupun dikaitkan dengan Yahudi ke, kan. Jadi perkara-perkara tu di dalam sini penuh dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, ya, yang mencerahkan lagi, ya. Kita masih lagi PKPP, ya, tetapi paling pastinya salah satu hadiah daripada Allah SWT dengan COVID-19 ini adalah My Quran Time, ya. Dan kita bersama dengan Ustaz Abdullah Bukhari pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada halaman 75 hingga 79. Kita mulakan dahulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Dan saya muliakan Fadil Ustaz Abdullah Bukhari, khususnya yang saya kasihi tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian. Seperti biasa, mari kita sama-sama mulakan dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan surah Al-Fatihah mengingatkan kepada kita bahawa kita sentiasa ingin menjadi orang yang dikurniakan nikmat oleh Allah SWT, ya, sebagaimana ditunjukkan oleh contoh-contoh nabi, orang-orang yang membenarkan siddiqin, orang-orang yang syahid dan juga orang saleh yang kita doakan tuan-tuan yang berada pada hari ini terus menjadi orang saleh, ya, bersama menjadi orang yang syahid, harapnya bersama siddiqin dan juga para nabi. Yang kita lihat perjuangan nabi pada perang Uhud ini dikomentar, ya, dianalisis seawal pada pertengahan surah Ali Imran dan menuju ke hujung pada halaman 75 ini masih lagi Allah bercerita tentang analisis komentar tersebut, tentang musuh, tentang kalau katakan rasa banyak sangat perangai orang-orang di sekeliling yang menyakiti nabi, maka Allah membawakan kepada kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 189 diikuti dengan ayat 190, iaitu bagaimana kita ini ingin terus menguatkan iman padahal sebenarnya ada banyak cabaran di sekitar kita di peringkat makhluk bersama dengan insan manusia. Jadi kita nak bersama dengan Ustaz Abdullah Bukhari, ya, di mana kalau kita lihat ayat yang kita akan lihat nanti ataupun yang telah kita belajar, Allah menyatakan inna fi khalqis samawati wal ard
waqtilafil laili wan nahar. Ada ayat berkaitan dengan alam semesta Ustaz ya. Dan mungkin kalau Ustaz Tamizi boleh membaca dahulu ayat yang ke 190 hingga ayat ke 191. Ya, sebenarnya ayat itu kalau diteruskan lagi ada rabbana rabbana rabbana. Kita nak memahami lebih mantap lagi mengapa bila di hujung itu selepas Uhud, selepas kalah ini Allah bawakan ayat-ayat berkaitan dengan langit bumi ini. Ya, jadi sila Ustaz baca dahulu ayat 189 ataupun kita ambil ayat 189 hingga ayat 191 sebelum kita mendengar kupasan daripada Ustaz Abdullah. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, Fadil Ustaz Abdullah Bukhari. Hari ini mesti ramai ni orang kampung Ustaz Abdullah ni dari Kelantan. Di mana Ustaz di Kelantan? Di daerah Saya area Kubang Krian. Kubang Krian. Jadi Kubang Krian kita bawakan khas ini Ustaz Abdullah bersama dengan kita dan saya nak ke Kelantan nanti Ustaz. Ya Ustaz. Ya, saya nak ke Kelantan. Ikut boleh Ustaz? Nanti kita tinggal. Okey, insya-Allah kita nak bacakan ayat 189 hingga 191. Dan ayat ni sangat seronok ataupun best baca dalam solat saat jadi imam dan sebagainya, ayat yang antara ayat pilihan jugalah untuk kita bacakan. Insya-Allah nanti Ustaz Abdullah akan kupas bersama Ustaz Fazrul insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim pada ayat 189 hingga ayat 191 ini menerangkan tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang alam semesta selepas Allah membawakan kepada kita tentang dahsyatnya ataupun tentang cabaran selepas daripada perang Uhud, yang round pertama, pusingan pertama umat Islam menang, tetapi pada round kedua itu kalah dan kepergian kepada 70 orang yang disedih ataupun yang amat menyedihkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi muncul ayat pada ayat 189 sebentar tadi, dan muncul ayat tentang ulul albab yang berulang dalam al-Quran ada 16 kali, ada di dalam surah Al-Baqarah dan sekali ini muncul dalam surah Ali Imran. Jadi mari kita bersama dengan Ustaz Abdullah, bagaimana kita nak melihat sebenarnya Ustaz, apa sebenarnya yang ada pada ayat ini dalam bercakap tentang tafakur, bercakap tentang alam, bercakap tentang iman. Apa sebenarnya yang perlu boleh kita ambil panduan ini, silakan. Okey, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, kepada Ustaz Tirmizi. Dia ketar. Tirmizi. Okey, alhamdulillah sedang penonton rahmatullah sekalian. Ayat 190 dan 191 ini kalau boleh saya katakan adalah satu kebanggaan kepada kita umat Islam. Dan melalui Al-Quran Allah Ta'ala sampaikan mesej ini. Ayat ni cerita mengenai kepentingan berfikir. Dan sudah pasti apa saja yang berlaku di dalam kehidupan kita perlu fikir. Dan contohnya salah satu sudut fikirnya
kalau yang disebut oleh Tuan Fazrul atau Ustaz Fazrul tadi, umat Islam mengalami kekalahan. Jadi kekalahan yang berlaku itu kita tak boleh biarkan begitu saja. Sebab tu kita ni ada postmortem biasanya selepas apa-apa program. Kita cari kita postmortem dan kita fikirkan di sebalik postmortem itu kelemahan yang mungkin tidak akan kita ulangi. Dan contohnya kalau kita perhati dalam surah Ali Imran ni juga, ayat-ayat sebelum ni bila Allah Ta'ala cerita mengenai bagaimana umat Islam awalnya mendapat kemenangan kemudian mengalami kekalahan, contohnya pada ayat yang ke 152. Allah Ta'ala nyatakan di situ puncanya kerana para sahabat mengingkari arahan Allah, arahan Rasulullah. Jadi itu antara proses berfikir selepas kita buat postmortem untuk memastikan kita tidak mengulangi kesilapan yang sama. Dan ternyata ayat ni turun, Allah Ta'ala suruh manusia berfikir, para sahabat berfikir, cerita mengenai langit, bumi dan juga kehidupan mereka. Para sahabat benar-benar mengambil keputusan yang baik selepas berfikir atas kekalahan itu, dan dalam perang-perang yang berikutnya tidak pernah satu pun para sahabat atau Rasulullah mengalami kekalahan. Itu satu. Kemudian ayat ini apa istimewa dia? Ayat ni kalau baca dalam sebuah riwayat, Rasulullah berada dalam rumah Aisyah, giliran Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Rasulullah minta izin kepada Aisyah untuk qiyam. Lalu baginda solat, sujudnya menangis, rukuknya menangis sehingga dikatakan basah lantai. Lepas tu ketika menjelangnya subuh, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu sampai, dia tengok Nabi menangis, dia kata, kenapa Rasulullah kau menangis sedangkan dosamu sudah diampunkan yang dahulu dan yang akan datang. Lalu katanya Rasulullah, alangkah tak gunanya aku kalau sebenarnya aku tidak menangis kerana malam tadi turun kepadaku ayat-ayat yang mempunyai makna yang cukup hebat. Itu arahan berfikir dan arahan pada ayat 101, Allah Ta'ala suruh sentiasa mengingati dalam semua situasi, duduk, berdiri, duduk, berbaring dan sebagainya, dan berfikir tentang kejadian alam. Dan ayat ini sebenarnya mengajar umat Islam dulu sehingga sekarang supaya berfikir. Dan kerana berfikir itulah umat Islam menerajui dunia. Contoh mudah, saya ambil contoh simpel lah. Air di tanah Arab ni susah nak dapat. Air susah nak dapat. Semasa hijrahnya ke Rasulullah ke Madinah, air dimonopoli oleh orang Yahudi. Jadi air ini menjadi satu keperluan ibadat. Nak semayang, kena ada wuduk. Jadi umat Islam terpaksa fikir. Dan ayat-ayat seperti ini pun mengarahkan manusia berfikir. Lalu selepas berfikir itulah keluar berbagai-bagai idea-idea yang kita kata seperti water engineering dan sebagainya. Itu satu contoh. Cerita nak tentukan waktu solat, tengok matahari dan berbagai lagi. Dan titik asalnya berasal daripada berfikir. Dan ayat ini Allah Ta'ala kata apa? Rabbana ma khalaqta hadha batila. Tuhan kami, kamu tak cipta ini sia-sia. Maksudnya ada sebab-sebab, ada sesuatu yang perlu difikirkan, dan bila berfikir akan keluar berbagai solution, ilmu, keperluan dan sebagainya. Masya-Allah. Jadi ini adalah dia punya isi intipati daripada ayat ini Ustaz ya. Maksudnya walaupun kalah itu tapi menggunakan kapasiti berzikir, ingat Allah dan juga berfikir itu menyebabkan dapat menguruskan kehidupan seterusnya. Betul. Dan bukan sekadar pada zaman Nabi, inilah yang dipegang sehingga kan banyak teknologi terhasil. Asasnya itu adalah untuk tadilah Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia kan. Jadi maksudnya kalau burung tu begitu sahaja kan, dia kepak sekali-sekala saja, nak tahu ke tak tahu tu sebenarnya surah Al-Mulk dah cerita dah perkara tu. Dan kita tengok kapal terbang, alhamdulillah setakat ni dia kepak sekali-sekala saja kan. Kalau dia kepak banyak kali kapal terbang tu rasanya tak naik kapal terbang kita ya. Kerana apa? Kerana turbulence yang berlaku kan, dia punya ribut berlaku kerana banyak kepakan oleh kapal terbang. Jadi cara berfikir begini, melihat alam, dan kalau dia ada satu kaedah Ustaz ya, kalau dalam inovasi ini namanya TRIS. TRIS ini sebenarnya dia orang Yahudi dekat Europe yang menggunakan teknik ini. Jadi kemahirannya ialah dia inovasi paling baik adalah apabila dia mencontohi kepada alam. Kan. Jadi sampaikan dia siapa yang belajar TRIS ini, dia memang pakar pada inovasi lah kan, pasal dia boleh aturkan cara berfikir. Itu yang bila Ustaz cakap tadi tu,
tafakkarun, wa yatafakkarun ini sebagai satu perkara yang penting kan. Dia bukan sekadar fikir-fikir biasa, semua orang fikir kan, tapi bila wa yatafakkarun itu berfikir yang ekstra, yang lebih berstruktur. Dan kalau di sini ramai-ramailah berfikir, seorang-seorang fikir, kadang-kadang kita dapat 2-3 idea, kita combine, kita gabungkan, ia membina kepada banyak manfaat untuk ummah. Jadi ini adalah muka surat 75 diikuti dengan doa-doa untuk menguatkan iman. Dan kalau muka surat akhir daripada surah Ali Imran, maksudnya kita dah di akhir ini, ada kisah kalau di ayat 199 itu bercakap tentang ahli kitab. Pasal sebenarnya ahli kitab ini di dalam surah Al-Baqarah memang kena hentam. Betul. Dalam surah Al-Imran ni memang kena hentam banyak kali. Memang kalau baca tu, memang antara utul kitab, orang diberi kitab dengan ahli kitab ni memang diberi baik punya. Tetapi rupanya di sini ada pujian pula Ustaz ya. Kalau boleh Ustaz rungkaikan ayat 199 ni, ataupun Ustaz baca dulu ya, dan kita dengar macam mana ya Ustaz pun boleh baca ni. Rungkaian. Silakan. Okay, kita nak baca ayat 199 saya. Mohon izin saya. Ya, silakan. Masya-Allah. Jom sahabat-sahabat Al-Quran, kita berada di helaian terakhir surah Ali Imran. Betul. Ayat kita nak baca sekarang ayat 199 di muka surat 76. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ صدق الله العظيم. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, kerana mereka merendah diri kepada Allah dan mereka tidak menjual beli ayat Allah dengan harga yang murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi di sini Allah bercerita tentang min ahlil kitab. Maksudnya ada sebahagian ahli kitab Ustaz ya, yang Allah angkat, Allah puji kerana mereka ini beriman. Satu, ayat ini pada zaman Nabi ya, adakah ayat ini pada zaman sekarang pun ada ya? Dan bila bercakap tentang ayat ini ada kaitan dengan Najasyi ya, sebenarnya apa rahsia Najasyi itu yang sebenarnya kalau ada yang menonton My Quran Time, ada kawan kita yang beragama Kristian mungkin ya, dia dapat ambil panduan Najasyi itu hebat tu Kristiannya, tetapi akhirnya bagaimana Ustaz? Silakan. Okey, pertama sekali kita kena ingat Islam ataupun Al-Quran adalah kitab yang sangat adil. Islam tak pukul borong. Tak ada kata semua ahli kitab jahat belaka, tak. Sebab buktinya Allah Ta'ala sebut wa inna min ahli kitab. Sesungguhnya ada sebahagian pada ahli kitab. Maksudnya bukan pukul borong semuanya jahat. Dan kita dapati perkara begini banyak disebut dalam Quran lah. Dan ayat ni Allah Ta'ala dia, kalau kita perhati tafsiran dia ada yang merujuk pada makna khusus. Pujian ayat ni diturunkan berikutan kewafatan An-Najasyi. Cerita dia ayat ni bila Rasulullah berada di Madinah mendapat berita mengenai kewafatan An-Najasyi di Habasyah, baginda pun mengerahkan para sahabat melakukan salat ghaib. Dan itulah salat ghaib pertama yang dilakukan dalam sejarah Islam. Jadi berikutan itulah sampai sekarang kita buat salat ghaib tu. Cerita asalnya pada kewafatan An-Najasyi. Lalu para sahabat bertanya, kenapa nak solat ke dia sedangkan dia Nasrani? Lalu Allah turunkan ayat ni. Dan An-Najasyi sangat istimewa sebab apa? Dia yang menerima muhajirin pertama ketika umat Islam menindas. Dan tambah menarik kalau kita baca cerita seorang sahabat Nabi nama dia Amr bin Al-As. Selepas kekalahan musyrikin Quraisy dalam perang Khandaq ataupun Ahzab,
dia merasa tak tenteram, tak selamat dia duduk di Makkah sebab pengaruh Islam semakin kuat, dia pun pilih untuk ke Habasyah. Dan pergi ke Habasyah, sampai di Habasyah dia telah didakwah oleh An-Najasyi. Akhirnya dia masuk Islam di tangan An-Najasyi terlebih dahulu. Kemudian barulah dia balik, dia bergabung dengan Khalid Al-Walid dan juga Uthman bin Talhah memeluk Islam. Jadi kualiti sebegitu yang kita perhatikan pada An-Najasyi. Sebab tu Allah Ta'ala abadikan cerita dia dalam Al-Quran. Itu kita kata tafsiran khusus. Manakala tafsiran umum, boleh kalau kita kata ayat ini kita boleh jadikan satu motivasi kepada ahli kitab Nasrani ataupun Kristian yang ada sekarang. Sebab tu bila bincang mengenai ahli kitab yang beriman ini, saya suka petik ayat daripada surah Al-Qasas. Surah yang ke-28, insya-Allah kita sampai lah tu. Insya-Allah. Allah Ta'ala puji. Allah kata ulaikal ladzina yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru. Mereka itu ahli kitab yang beriman kepada Islam, Rasulullah, mereka diberikan pahala 2 kali ganda. Subhanallah. Sebab apa? Mereka beriman kepada kitab yang asal, kemudian datang Islam, Al-Quran, mereka beriman dengan yang baru. Jadi kita boleh jadikan ayat ini dan juga ayat surah Al-Qasas sebagai motivasi untuk kita tarik, beri galakan kepada saudara kita, kawan-kawan kita yang mungkin beragama Kristian, Yahudi. Betul. Kata, anda masuk Islam, anda tidak buang agama lama, tapi anda update agama yang sedia ada. 2 kali ganda. 2 kali ganda. Kita pun tak dapat. Kita pun tak dapat ya. Pasal itu adalah perjuangan sebenarnya. Betul, ya. Pasal berada dalam agama Kristian kena berubah ya. Kalau macam Nabi Muhammad itu dapat kiblat ke Masjidil Aqsa, nak ubah itu kita dah siap Ustaz ni kan. Terus dia ke Kaabah sekarang ini. Kalau kena ubah tu tak tahu tu kan, tak semudah pengorbanan ya. Jadi Allah beri ganjaran yang lebih itu, dan kita ada cara lain dapat ganjaran yang lebih ya. Masya-Allah, itu adalah lambang rahmat daripada Allah. Itu yang kita belajar daripada ayat 199 untuk kita menguatkan kebenaran ya, untuk kita menguatkan prinsip, kerana surah Ali Imran ini bercakap tentang prinsip, tentang kebenaran, dan bercakap tentang kebenaran ini itulah tujuan hidup kita. Dan di hujung surah ini Ustaz ya, Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Allah memberikan kesimpulan bagaimana untuk berjaya. Ada di situ Ustaz ya, isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Kalau boleh Ustaz simpulkan pendek itu, apa sebenarnya beza isbiru wasabiru warabitu itu, agar bagi kita pada tahun ini terus menuju kepada kejayaan kita. Okey, isbiru arahan supaya sabar. Mungkin sahala awak kena sabar. Lepas wasabiru, awak kena saling suruh sabar menyabar. Sebab kadang-kadang kita boleh suruh orang sabar, tapi kita tak tentu boleh sabar. Orang ingatkan sabar, kita tak sabar. Okey. Warabitu maksudnya berjihad ataupun bersiap sedia di perbatasan. Dan sesuai dengan konteks surah ini, sebab surah ini surah perang. Perang Uhud terutama sekali. Dan yang terakhir wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah. Jadi kesimpulan rangkuman sabar, saling sabar menyabar, kita bersedia untuk memperjuangkan agama seperti apa yang dibuat oleh para sahabat perang Uhud, dan kita jaga hubungan kita dengan Allah dengan arti kata takwa. Itu rangkuman yang boleh memberi kejayaan kita dunia dan juga akhirat. Masya-Allah ya. Jadi itu sabar Ustaz ya. Banyak kali perkataan sabar ini diulang ya, sehingga kan ketika analisis Uhud sebelum ini pun Allah cakap tentang sabar dan takwa Ustaz ya. Jadi bila Ustaz cakap sabar, mengingatkan orang untuk sabar, biasanya bila kita cakap orang lain sabarlah kan, orang marah kan. Tapi sebenarnya apa maksud sabar yang sebenarnya yang dimaksudkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Asr pun kan, dengan kebenaran, nasihat dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Jadi di situ Ustaz, untuk mungkin memastikan bahawa kefahaman sabar ini jangan disalah faham. Okey, sabar ni dia banyak sudut, banyak dimensi. Satu, sabar ketika musibah. Satu lagi sabar meninggalkan maksiat. Kena sabar tu. Memang sedap maksiat ni. Sebab ada ajinomoto, ada perencah setan tu. Yang ketiga, sabar dalam melakukan ibadat. Dan sabar melakukan ibadat pun susah juga. Orang tengah tidur malam, kita sabar bangun solat malam. Sabar bangun, bukan sabar tak apa. Bukan sabar tak kata kan. Ada juga yang begitu Ustaz ni. Maksudnya sabar tu sabar ketika ditimpa musibah, sabar meninggalkan maksiat,
sabar melakukan kebaikan. Kebaikan. Jadi 3 sudut yang kita belajar betul, tadi itu, sabar meninggalkan dosa, melakukan kebaikan dan meninggalkan maksiat. Ya, jadi itu 3 sudut yang kita boleh kekalkan sebagai checklist kita bersama, ya, mengakhiri kepada surah Ali Imran, surah untuk kita berada pada kebenaran. Syaratnya mesti sabar, mengingatkan sabar dan bertahan teguh. Dan insya-Allah kita berehat sebentar. Kita akan menyambung surah An-Nisa sebentar lagi. Ulang kaji kita My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Bila nur melimpah di hati manusia itu bangun. Bangun daripada mana? Bangun ataupun keluar daripada cahaya kegelapan menuju cahaya keterangan, cahaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dipimpin, dipandu oleh Al-Fadhil Ustaz Abdullah, Ustaz Fazrul dan Al-Quran itu sendiri. Subhanallah saya. Dan itu sebabnya kita memang kena sentiasa bersama dengan Quran ini, Ustaz, ya, sebagai nur yang akan dia nurnya itu istilahnya nur daripada matahari tiak, kan. Dia akan kalau ada lampu yang kecil, lampu Kalimantan apa sebagainya yang selama ini kita bergantung, dapat sahaja nur cahaya daripada Al-Quran ini, idea-idea kita selama ini yang kita belajar apa sebagainya ini alhamdulillah kita gunakan, tetapi Quran ini akan menyerap dan mencerahkan segalanya. Dan ini yang kita nak lihat. Apatah lagi kita sudah berada pada surah yang keempat pada minggu ini, Ustaz, ya. Kita nak ulang kaji pada hari ini. Tapi sebelum itu mungkin Ustaz bersama sahabat Al-Quran. Ya, sahabat-sahabat kita semua, kita nak mengajak diri saya dan kita semua sekali untuk terus bersahabat dengan Al-Quran, mendapat cahaya daripada kalamullah yakni Al-Quran, untuk bergabung dengan kita di platform rasmi kita. Kita ada Facebook kita, Sahabah Al-Quran, My Hashtag Quran Time. Kita ada My Hashtag Quran Time. Juga di platform YouTube, Instagram, Telegram dan juga Twitter kita, My Hashtag Quran Time Official. Dan Instagram kita, My Quran Time Official. Jadi kita ada banyak platform kita itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua bolehlah bergabung dengan kita dekat situ untuk terus dalami lagi ataupun ulang kaji lagi pengajian-pengajian kita dalam Al-Quran ini, insya-Allah taala, dalam My Quran Time, insya-Allah. Jadi itu adalah sahabat Al-Quran. Tuan-tuan boleh ikuti rakaman sebelum ini untuk kita terus belajar sampai halaman ke-76. Dan hari ini bila kita melihat ulang kaji muka surat 77 surah An-Nisa. Ini istimewa dalam Al-Quran bila Allah mengangkat golongan wanita, ibu ayah ataupun ibu kakak kita, adik kita, saudara perempuan kita, Allah angkat. Sebagaimana kalau kita lihat pada zaman jahiliah itu wanita dianggap second class, sebagai kelas kedua, komoditi yang dijual-jual, masih berlaku lagi sampai sekarang. Tetapi Al-Quran mengangkat. Dan bila melihat pada surah ini, sudah tentunya kita nak melihat pada ayat pertama, Ustaz, dijemput Ustaz untuk membaca tuan-tuan bersama dengan tuan-tuan, kerana bila Allah cakapkan tentang wahai manusia diciptakan daripada nafsin wahidah, itu yang membawa kadang-kadang orang cakap, Ustaz, dia punya apa? Dia punya tulang rusuknya hilang. Kan dia ada cakap rusuk bergetar. Itu lagi mantap, Ustaz, kan. Okey. Itu jadi ayat mengurat. Ayat mengurat tu, kan. Jadi ini tulang rusuk ni betul ke tak betul ni, yang bengkok, patah apa semuanya tu, kan. Jadi ini kita kena tanya pada pakar. Tapi kita jemput dulu pada Ustaz Tarmizi, kita baca dulu, pastikan kita baca dengan betul, jangan bergetar, Ustaz, ya. Okey, baik, sila. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, Ustaz Abdullah, khususnya tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya. Kita getarkan rusuk kita dengan kalam Allah, subhanallah. Jangan sampai diketar-ketar suara. Okey, bismillah. Ayat yang pertama, saya di muka surat 77 surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, ayat yang pertama ini Allah menyeru kepada seluruh manusia, ya, bukan sekadar untuk orang-orang yang beriman sahaja. Bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu semua daripada nafsin wahidah, daripada diri yang satu, ya, merujuk kepada Nabi Adam itu. Wa khalaqa minha zaujaha, ya, daripadanya pasangan, minhuma rijalan katsiran wa nisaa, ada lelaki selepas itu yang yang lahir dan juga ada wanita. Jadi Allah mengingatkan sekali lagi wattaqullah tasaaluna bihi wal arham, tentang hubungan silaturahim, kerana Allah mengawasi. Jadi Allah mulakan ayat pertama ni Ustaz, ya. Kalau Ustaz boleh cerahkan lagi tentang sebenarnya surah An-Nisa ini apa dia punya gambarannya, apatah lagi kalau kita bercakap tentang wanita dan juga lelaki ini. Dia zaman sekarang ni ada orang perempuan kata dia punya hak tidak cukup, kena jadi feminism, kan, baru dia rasa bahawa pasal dia selalu tak puas hati je, kan. Kemudian ada pula bila lelaki kata tak ada kementerian lelaki, kementerian wanita saja ada. Jadi dua-dua tak puas hati. Jadi ada surah An-Nisa sebenarnya apa Ustaz? Silakan. Okey, alhamdulillah. Surah An-Nisa ni sebenarnya ada tak surah Ar-Rijal lelaki dalam Quran? Tak ada. Saya rasa kita kena tubuhkan brothers in Islam. Brothers in Islam. Perjuangkan hak lelaki yang dikesampingkan oleh agama. Dan benda ni tak akan habis kalau nak bergaduh. Tak habis. Pertama sekali kita kena ingat Allah Ta'ala cipta kita, dia tahu apa yang terbaik untuk kita, lelaki dan juga perempuan. Dan sebenarnya surah An-Nisa ni sebenarnya mengangkat orang perempuan. Kenapa dalam diceritakan bagaimana Islam membela wanita, dulu tak ada hak dalam harta pusaka. Turun surah, dia jadi satu dokumentasi yang pasti yang mesti diikuti oleh orang Arab pada zaman Nabi, lalu mereka terpaksa korbankan budaya jahiliah. Maksud diberikan hak sepatut kepada wanita. Dan surah An-Nisa ni mempunyai hukum-hukum yang banyak sekali. Bahkan dengan turunnya surah An-Nisa memberi jawapan banyak juga kepada hukum-hukum yang tanpa penglibatan wanita kita di dunia ini akan jadi pincang. Kena ada wanita barulah seimbang, dan juga kita kata kehidupan dunia pun akan adil, stabil, dan juga kita boleh hidup dengan sempurna. Jadi itu adalah intisari sebenarnya surah An-Nisa ni Ustaz, ya. Sehingga kan Allah banyak memberikan peraturan demi peraturan, ya, bukan sekadar nilai tapi peraturan dalam surah ini. Kerana kalau sekadar nilai saja, kadang-kadang kita kata menghormati, meraihkan, tapi kalau tidak ada peraturan, akhirnya golongan wanita inilah yang sering dikomoditikan, ya, yang dimanipulasikan, dijual. Dan ia masih lagi, kalau berlaku pada zaman jahiliah, ia masih berlaku pada zaman ini kalau ia tidak dipandu dengan cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita teruskan dengan ayat yang kedua bercakap tentang perjuangan kepada anak yatim Ustaz, ya. Dan ayat yang ketiga itulah yang biasanya sebelum tu yang rusuk wanita atau tidak tu. Yang rusuk wanita tu Ustaz. Macam mana tu? Penting sebab bergetar tadi lupa terus. Bergetar. Pasal bergetar dia terlupa terus, kan. Jadi satu rusuk, kan. Kemudian bengkok. Kemudian kalau kuat sangat patah, kalau tidak dia kekal bengkok. Itu semuanya adalah doa-doa pada orang yang sedang bergetar, kan. Okey, jadi sila Ustaz, macam mana, apa kefahaman? Dia sebenarnya ayat ini Allah kata dicipta yang biasa kita dengar. Mula sekali Allah Ta'ala mencipta Adam. Kemudian Adam kesepian, lalu Allah Ta'ala ambil rusuk kiri dia. Lalu dicipta daripadanya Hawa. Sebenarnya kalau berdasarkan nas yang sahih,
tidak disebut rusuk kiri. Dan sekadar pembacaan saya yang cerita rusuk kiri itu riwayat Israiliyat. Israiliyat. Jadi kalau orang nak sekarang boleh check lah kiri ni cukup tak. Okey. Lepas tu saya pesan ke student saya yang pelajar-pelajar perempuan UA, kalau ada budak-budak lelaki yang mengorak kata, kenapa tengok awak saya rasa bergetar je rusuk belah kiri? Jawapan dia Israiliyat. Oh, insya-Allah. Okey. Dia ayat ni ada yang memegang berdasarkan makna zahir. Sebab Nabi kata dicipta daripada rusuk yang bengkok. Memang daripada rusuk Adam secara yang zahir. Tetapi ada juga pandangan lain mengatakan Nabi menggunakan metafora. Metafora. Sebab dan dia perbezaan duduk pada perkataan nafsin wahidah. Yang mengatakan dicipta daripada Adam nafsin wahidah, dirinya satu Adam itu pasangannya, disebut nafsin wahidah itu fizikal Adam. Lalu dia ambil rusuk dicipta Hawa. Kemudian ada pula pandangan mengatakan nafsin wahidah itu lebih sesuai kita kata spesies yang satu, itu manusia. Dan disokong dengan ayat lain dalam surah Ar-Rum. Jadi kesimpulannya kedua-dua pandangan ini diterima dalam khilaf kata para ulama tafsir. Ada yang kata dicipta daripada Adam rusuknya, ada yang kata dicipta daripada tanah sama spesies manusia seperti Adam. Cuma yang dikatakan rusuk itu adalah metafora. Yang perlu wanita ni sifatnya bengkok. Kalau tak diluruskan dia akan kekal bengkok. Kalau nak diluruskan tak boleh luruskan dengan cara yang kasar, nanti patah hatinya. Ya Allah, begitu. Metafora ya. Maksudnya bengkok tu lambang kepada wanita, memang sifat macam tu. Kalau tak dibetulkan dengan gentleman, dengan penuh budiman, dia akan kekal bengkok tanpa bimbingan. Sedangkan wanita perlu bimbingan. Dan kalau katakan tulang rusuk tu memang dia melindungi kepada jantung kita, Ustaz ya. Maksudnya dia ada fungsi kan, ada fungsi. Kalau kita belajar biologi sikitlah kan, tapi saya dah kena buka buku biologi, kena tanya pada cikgu-cikgu biologi untuk maksudnya dalam bengkok ada fungsinya, tapi dalam masa yang sama kalau nak diluruskan itu yang lelaki harap macam lelaki cara berfikir si wanita. Rasanya mungkin kalau jenis macam saya Ustaz, kalau anak menangis 3-4 kali pun dia masih lagi lurus, tak apa, ada lagi peluang untuk saya tidur. Rasanya mungkin anak saya tak dijaga oleh si isteri kan. Jadi perbezaan yang ada itu adalah untuk kita saling lengkap melengkapi Ustaz ya, untuk kita saling menghormati. Dan inilah yang kita boleh belajar sedikit ya, ringkas pada hari ini ulang kaji kita pada ayat yang pertama. Dan bila kita terus pada ayat yang kedua bercakap tentang harta anak yatim ya, dan ayat yang ketiga ini saya pernah buat program di Terengganu bersama orang-orang Terengganu ya, dan nanti pun kita insya-Allah ke Terengganu. Ada seorang ni dia kata, Ustaz, dia belajar tadabbur tazakur ya, belajar tadabbur, dia kata boleh tak tadabburkan ayat nombor 3. Kan. Jadi Ustaz Tarmizi baca dulu. Kemudian nanti kita nak dengar tadabbur ayat 3 pasal dia seorang lelaki lah kan. Banyak-banyak ayat saya kata pelik pula. Kemudian saya tengok ayat 3, oh patutlah kan. Okey. Silakan Ustaz. Baik. Jadi dalam muka surat ni ayat 3 macam mana? Ayat 3, banyak-banyak tu ayat 3. Banyak 3 Ustaz. Kita tunggu nanti ya. Kita baca dulu insya-Allah ayat yang ketiga dalam surah An-Nisa ni di muka surat 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ini adalah daripada ayat yang ketiga, iaitu jika kamu khawatir tidak berlaku adil, tuqsitu, perkataan di situ jika kamu bimbang tidak berlaku adil kepada anak yatim. Asalnya ayat 3 situ anak yatim Ustaz ya. Tapi lepas tu ada istilah fankihu, nikah,
yang baik di kalangan perempuan 2 3 4. Ini nombor ini bukan sekadar apa kucing berlari tu Ustaz, macam mana pantun ni dah lupa pula kan. Okey, ingat pada yang ni je kan. Okey, macam mana Ustaz pantun 2 3 kucing berlari, 2 3 kucing berlari. Kat sini 2 3 4 wanita yang ada di sini kan contohnya, tapi satunya kemudian kan. Jadi satu anak yatim, kemudian nikah, kemudian 2 3 4 dan 1. Dia punya kata kunci tu Ustaz. Biasanya orang gunakan ayat ini sebagai sebenarnya 2, tu belum lagi yang kata 2 campur 3 campur 4. Itu subhanallah, pasal dia kata ada wa kat situ kan. Ada masna wa thulatha wa ruba'. Jadi Ustaz, apa sebenarnya intisari ayat ini dan apakah semangat yang penting kita faham? Okey, semangat yang penting poligami mesti adil. Itu cuma ayat ni memang bukan sekali dua, banyak kali saya ditanya soalan, mereka yang baca ayat ni dia rasa kehairanan, dia kata ayat ni macam pening sikit. Kalau kamu tak dapat bimbang, khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim, perempuan yatim, kahwinlah mana-mana perempuan yang kamu mahu, 2 3 ataupun 4. Dia kata apa kaitan poligami dengan anak yatim? Sebab itu bila kita baca ayat Al-Quran, ada kebanyakan ayatnya mesti dibaca dengan asbab nuzul. Barulah jelas apa cerita sebaliknya. Okey. Kalau kita perhati surah An-Nisa ni awalnya dia cerita mengenai hak anak yatim. Dan kenapa keluar isu hak anak yatim? Sebab tu antara kajian moden lah yang berkaitan dengan Al-Quran kata munasabatul surah, hubung kait antara surah. Dan surah Ali Imran kita perhatikan cerita perang Uhud. Dan surah pasti dalam perang Uhud umat Islam mengalami kekalahan sampai 70 orang yang mati syahid. Dan yang syahid-syahid ini meninggalkan balu dan juga anak yatim. Sebab tu anak yatim tu perlu dijaga, diberikan hak yang sepatutnya. Dan masuk awal surah An-Nisa Allah Taala lanjutkan mengenai hak anak yatim. Cerita dia macam mana kalau saya mudah nak simpulkan. Ada anak yatim selepas kewafatan ataupun kematian syahidnya ayah mereka dalam perang Uhud, hak ataupun barang-barang ataupun kata harta mereka dijaga oleh ahli waris mereka, mungkin sepupu sepapak semua sekali. Jadi mula-mula kecil anak yatim. Lepas tu bila dah makin besar, comel pula sepupu aku ni. Jadi si sepupu ni ataupun ahli waris nak kahwini si anak yatim. Dan bila nak kahwini si anak yatim, dia pun terfikir mahar yang biasanya pada kadar tertentu untuk orang lain. Jadi kata budak ni aku jaga daripada kecil. Jadi apa perlunya aku beri mahar tinggi seperti orang lain. Jadi untuk mengelakkan berlakunya penindasan hak mahar kepada si anak yatim itu, Allah Ta'ala beri pilihan. Allah kata kalau kamu takut tak mampu berlaku adil pada anak yatim yang kamu jaga ni dari segi pemberian mahar, mu tak payah kahwin dengan dia lah. Mu kahwin dengan wanita lain. 2 ke 3 ke 4. Itu cerita di sebalik ayat ni. Tapi dia mudah dengan 2 tu Ustaz ni. Dia gini sebenarnya 2 tersebut macam kita kata ini ada gaya bahasa Arab. Gaya bahasa Arab ataupun Al-Quran. Dia cerita ini maksimum. Kalau nak takat ni boleh 4 orang. Tapi kalau kamu takut tak dapat berlaku adil, seorang cukup. Cuma ada yang bincang. Dia kata kalian nak tahu adil ke tidak, kena kahwin banyak dulu. Baru tahu. Baru tahu adil. Itu sebenarnya bagi saya adalah satu langkah yang berisiko. Sebab yang akan terbeban itu adalah mungkin wanita yang kita akan cerai kemudiannya. Jadi yang paling cantik kalau kita kata kahwin seorang, kalau agak-agak kita ada kemampuan dan ada sebab-sebab yang kukuh untuk berpoligami, barulah kita fikir untuk berpoligami. Tapi kena ingat pada poligami itu bukan angka isterinya yang menjadi sunnah, tapi keadilan. Jadi biasanya orang fokus pada nombor itu bukan kepada tuqsitu ataupun ta'dilu itu Ustaz ya, pada adilnya itu. Jadi sunnah di sini yang kita belajar daripada sini untuk pencerahan Ustaz ya. Pasal kadang-kadang orang gunakan nombor itu lebih besar daripada yang adil dan juga qist sebentar tadi kan. Padahal kalau kita tengok ayat itu diteruskan lagi, Allah bercakap tentang ini adalah sebagai hudud kan, sebagai had-had Allah yang perlu diperjuangkan. Jadi alhamdulillah ini daripada muka surat yang ke-77 dan kita nak melihat seterusnya pada muka surat 78 ya. Berkaitan dengan harta faraid ya. Harta faraid ini dia lebih mencabar ni. Pasal ada banyak matematik tambahan dekat sini kan, bukan sekadar matematik moden, ada satu peti algebra Ustaz ya. Kena faham pakar matematik algebra itu
untuk menguruskan perkara ini. Jadi kalau kita lihat pada ayat yang ke-7 ya, bagi lelaki ada hak bahagian daripada harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bahagian daripada harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Jadi ustaz cakap tadi wanita tidak ada bahagian waktu jahiliah. Bila ada Islam ada hak itu ya. Jadi kalau boleh ustaz ceritakan sikit dia pasal dalam faraid ni dia ada asabah, istilah-istilah itu ustaz ni. Itu kalau saya belajar kat Johor dulu tulah kan, kena hafaz 1/3 1/2 1, kalau ini asabah kan. Apa maksud hak wanita diperjuangkan dalam faraid ini? Okey, kita kena tak baca dulu. Masa kena baca dulu. Nak baca dulu okey, kita dengar dulu. Okey, kita dah masuk topik pula ya. Pasal tadi pasal bergetar tadi ustaz ni kan. Okey, ayat 7. Allahu akbar. Saya dah diam. Nak dengar. Tak bergetar busuk dah. Surah Ilya. Masya-Allah. Okey, kita baca sahabat-sahabat Al-Quran semuanya ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا صدق الله العظيم. Jadi ini adalah ayat yang ke-7 bercakap tentang bagi lelaki ada bahagian, bagi wanita pun ada bahagian ya. Dan masya-Allah ya, bila kita baca ayat ini ustaz bergetar, bergetar kerana ayat Al-Quran. Betul, bukan kerana surah An-Nisa. Surah An-Nisa lah ni. Surah An-Nisa bukan nisanya ya kan, bukan nisanya. Baik. Jadi ustaz tadi tentang wanita diangkat ya. Salah satunya dalam faraid, dalam harta yang fardu diwariskan. Sila ustaz untuk ayat ni sebenarnya kita bila kita nak memahami suatu ayat Al-Quran, kita kena pastikan kita bayangkan kita berada pada zaman ayat ni turun. Itu cara yang paling praktikal. Sebab apa, pada zaman awal Islam memang wanita dan juga kanak-kanak tidak mempunyai hak dalam harta pusaka. Macam dikatakan wanita tak ada hak diniagakan. Cerita dia tak salah seorang sahabat Nabi, Sa'ad bin Ar-Rabi' radhiyallahu anhu, dia meninggal dunia dan meninggalkan isteri dan juga anak perempuan. Lalu habis sepupu dia ambil habis harta tu, dibolot. Kemudian mereka isteri kepada balu kepada Sa'ad bin Ar-Rabi' pergi menemui Rasulullah mengadu. Jadi berikutan itu Nabi kata aku tak tahu jawapan. Lalu Allah turunkan ayat ini. Allah kata apa? Bagi lelaki tak kira dia kecil ataupun besar, dia dapat hak. Sikit ataupun banyak. Wanita pun sama dapat hak. Jadi bermula titik tolak daripada ayat ini, kalau kita wanita pada zaman itu, kita akan bersyukur, berterima kasih kerana Allah melihat mereka sebagai makhluk yang mempunyai hak setelah diturunkan ayat-ayat ini. Itu dia kata-kata Islam sebelum mana pihak yang mengatakan mereka memperjuangkan hak wanita. Al-Quran, Islam dah perjuangkan 1400 tahun. 1400 tahun yang lepas. Jadi ini menceritakan bahawa di dalam agama Islam, dalam Al-Quran ini tidak bias ustaz ya. Allah faham makhluk yang diciptakannya dan Allah siapkan peraturan untuk bagi wanita ya. Wanita itu adalah ibu kita, adik perempuan kita, kakak perempuan kita. Mereka diperjuangkan oleh Allah kan, bukan oleh kumpulan feminism, tetapi diperjuangkan oleh Allah. Kalau ada lagi kata saya tak cukup kan, tak cukup lagi, maksudnya dia kena baca surah An-Nisa betul-betul, terus bersama dengan Quran Time ini untuk memahami ya isi Quran, bukannya main celup-celup jelah ya. Kadang celup-celup tu bahaya ustaz ya. Dan ini membawa kita kepada penghujung perkongsian ulang kaji kita pada hari ini, di mana kita mendapat kita sempat mengkaji ataupun mengulang kaji 4 halaman sebentar tadi untuk sama-sama kita yakin bahawa kalau ada cabaran dalam perjuangan kita, sebenarnya pandanglah kepada alam, Allah masih ada ya. Teruskan belajar berfikir. Itu 2 muka surat akhir daripada surah
surah Ali Imran. Dan surah An-Nisa ini kita bercakap tentang kalau berjuang, salah satu yang kita perjuangkan Ustaz ya, kalau orang cakap perjuangan B40 ya, sebenarnya surah An-Nisa ini salah satu B40 itu adalah anak yatim ya, orang-orang miskin, sufaha, orang-orang yang mungkin tak berapa cukup lagi tahap pemikirannya untuk menyusun segalanya, tapi kitalah orang yang akan berjuang memastikan keadilan di dalam masyarakat ini. Sama-sama kita doakan agar kita terus dipimpin oleh Al-Quran. Kita mohon Ustaz Abdullah memimpin bacaan doa kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala Muhammad wa ali Muhammad. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وعلمنا منه ما جهلنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Taqabbal ya Karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita menjadi orang-orang yang sentiasa mendengar ya, memilih yang terbaik untuk kita ikuti. Selepas kita mendengar, sudah pastinya yang terbaik itu daripada Al-Quran, kita ikuti dengan amalan-amalan yang terbaik. Dan inilah antara kempen kita dalam Wakaf untuk Ummah. Wakaf untuk Ummah ini untuk sama-sama kita berkongsi rasa hidayah, hadiah daripada Allah ini kepada seramai mungkin, bagi sekolah, bagi penjawat awam, bagi institusi-institusi lokasi yang ada di seluruh Malaysia ini untuk mendapat mushaf Al-Quran dan juga program-program untuk kita memahami Quran sebagai sumber hidayah. Jadi alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada Ustaz Abdullah Bukhari bersama kita pada hari ini Ustaz. Dan insya-Allah kita akan bersama lagi untuk mengulang kaji, dan mohon ya Ustaz terus mendoakan kepada seluruh tuan-tuan perempuan, tuan-tuan pun doakan terus pada Ustaz Abdullah terus berkhidmat di dalam kajian Al-Quran Ustaz ya. Terus menjadi wartawan Al-Quran sebenarnya ya. Banyak artikel-artikel menarik daripada Ustaz Abdullah Bukhari di Facebook, dan insya-Allah kita bertemu pada jam 11 malam ulangan, jam 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufaz yang mengharapkan tuan-tuan terus istiqamah bersama Al-Quran. My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.